Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk kita menyambung daurah sifat 20 kita pada kali ini, iaitulah pada siri yang ke-8 insya-Allah, iaitulah masih lagi pada membahaskan tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitulah bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Baik, jadi saya dah bincangkan dah, iaitulah tentang apakah yang dimaksudkan dengan bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, iaitulah zat Allah Ta'ala itu tidak semacam dengan yang baharu. Iaitulah Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya Allah Ta'ala itu tak semacam dengan kita, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Iaitulah laisa kamithlihi syai', Allah Ta'ala itu tidak menyerupai akan sesuatu. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu. Baik, jadi bila kata Allah Ta'ala itu tidak semacam dengan makhluk, Allah Ta'ala itu tidak semacam dengan makhluk, dan makhluk itu juga tidak semacam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud yang kata Tuhan tak semacam dengan kita dan kita tak semacam dengan Allah? Iaitulah bermaksud dua zat Allah Ta'ala itu bukan jirim. Yang pertamanya, zat Allah Ta'ala itu bukan jirim. Dan yang keduanya, sifat Allah Ta'ala itu bukan arad. Zat Allah Ta'ala itu bukan jirim, dan sifat Allah Ta'ala itu bukan arad. Seperti mana yang kita maklum, jirim, apa maksud jirim? Iaitulah benda yang memerlukan kepada tempat dan juga ruang. Mana dia? Apakah benda apa yang memerlukan kepada tempat dan ruang? Iaitulah sekalian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya memerlukan kepada tempat dan juga ruang. Maknanya tiap-tiap benda yang memerlukan tempat dan ruang itu adalah jirim. Baik, jadi bila kata semua makhluk itu adalah jirim, maka zat Allah Ta'ala itu bukan jirim. Seperti mana yang saya dah bahas dah pada daurah kita yang lalu tentang maksud jirim tersebut. Baik, kemudian pula yang kedua, sifat Allah Ta'ala itu bukan arad. Apa maksud arad? Arad iaitulah sifat yang menumpang. Seperti mana manis, sifat manis yang menumpang pada gula, masin yang menumpang pada garam. Bahkan semua sifat makhluk itu adalah arad, iaitulah sifat yang menumpang. Sebab apa dikatakan sifat arad, sifat yang menumpang? Sebab zat setiap makhluk itu adalah jirim, maka sudah tentulah sifat yang ada pada jirim itu dinamakan arad, iaitulah sifat yang menumpang. Jadi sifat Allah Ta'ala bukan macam tu. Sifat Allah Ta'ala bukan arad. Sifat Allah Ta'ala bukan pasien menumpang. Sebab apa sifat Allah Ta'ala itu bukan arad? Sebab zat Allah Ta'ala itu bukan jirim. Baik, itu maksud yang dikatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitulah bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, iaitulah Allah Ta'ala itu tak semacam dengan kita,
kita pun tak semacam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi bagaimana pula? Ni persoalan sekarang kita nak masuk pula, iaitulah tentang perbahasan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Perbahasan tentang ayat-ayat mutasyabihat yang mana di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dua jenis ayat. Di dalam Al-Quran ada dua jenis ayat. Yang pertama dinamakan sebagai ayat muhkamat, dan yang kedua dinamakan ayat mutasyabihat. Apa yang dimaksudkan dengan ayat yang muhkamat? Muhkamat ni maksudnya ayat yang jelas, terang, nyata maknanya, yang mana tidak perlu ditakwil. Apa maksud takwil? Iaitulah tidak perlu diubah kepada makna yang lain. Tidak perlu diubah kepada makna yang lain. Itu ayat-ayat yang muhkamat. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Ataupun seperti mana firman Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Itu semua adalah ayat muhkamat yang jelas, terang maknanya, yang tidak perlu ditakwil. Apa dia takwil? Iaitu tak perlu diubah kepada makna yang lain. Baik, manakala yang kedua pula, iaitulah yang dinamakan sebagai ayat mutasyabihat. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat mutasyabihat? Mutasyabihat ni maksudnya ayat yang seolah-olah menyerupakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Tengok pada ayat tu seolah-olah nampak macam Allah tu lebih kurang macam makhluk juga. Jadi bila nampak ayat yang seperti ini, ayat yang nampak samar-samar, seolah-olah macam Allah Ta'ala itu semacam dengan kita, maka itu dinamakan sebagai ayat mutasyabihat. Jadi apa tindakan kita tentang ayat-ayat mutasyabihat ini? Iaitulah kita perlu, wajib kita mentakwilkan ayat. Apa maksud takwil? Iaitulah kita mengubah ayat itu. Bukan maksud mengubah ayat, iaitulah kita mengubahkan maksud. Maksud itu kepada maksud yang lain. Kita mengubahkan makna itu kepada makna yang lain. Pasal apa kita nak kena ubah? Supaya kita dapat mentanzihkan Allah. Apa maksud tanzih? Iaitulah supaya kita dapat menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Sebab apa? Sebab bila kata nampak ayat yang seolah-olah Allah Ta'ala itu menyerupai kita, maka kita ni merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang sentiasa berhajat kepada Allah. Jadi bila mana Allah Ta'ala itu semacam dengan kita, maka sudah tentulah Allah Ta'ala itu lemah seperti mana kita. Bila kata Allah Ta'ala itu lemah seperti mana kita, maka sebab itulah kita perlu mentakwilkan ayat mutasyabihat. Supaya apa? Supaya kita dapat menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan, iaitulah daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh yang dikatakan sebagai ayat mutasyabihat, iaitulah Allah Ta'ala berfirman, yadullahi fawqa aydihim. Apa maksud yadullah? Tangan Allah. Yadun maksud dia tangan. Yadullah, tangan Allah. Fawqa aydihim, di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi bila sebut kata tangan Allah ni, siapa kata? Bukan kata orang lain kata, bahkan Allah yang berfirman. Allah sendiri yang sebut. Allah Ta'ala kata yadullahi fawqa aydihim.
tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi bila kita tengok ayat ini, ayat ni dikatakan sebagai ayat mutasyabihat. Ayat yang nampak seolah-olah Allah semacam dengan kita. Iaitu pada kalimah apa? Iaitulah pada kalimah yadun. Apa maksud yadun? Tangan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut yadullah, tangan Allah. Jadi bila Tuhan sebut tangan Allah, siapa kata tangan Allah? Siapa Allah Ta'ala sebut kata dia ada tangan? Jadi adakah bila kata Tuhan tu, bila Tuhan sebut tangan Allah, adakah itu bermaksud Allah Ta'ala itu ada tangan? Jadi payah ni, macam mana? Sebab apa? Sebab kita belajar tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitulah bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, iaitulah Allah Ta'ala itu tak semacam dengan makhluk. Allah Ta'ala itu tak semacam dengan makhluk. Tapi bila tengok ayat ni pula, nampak macam semacam je. Ni macam mana pula? Baik. Jadi maka sebab itulah dalam membahaskan ayat-ayat mutasyabihat ini, ada dua golongan ulama yang membahaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Mana dia dua golongan ulama itu? Iaitulah yang pertamanya golongan salaf. Yang pertamanya dinamakan sebagai golongan salaf. Dan yang kedua pula dinamakan sebagai golongan khalaf. Jadi salaf ni golongan ulama salaf, dan juga golongan ulama khalaf. Apa maksud salaf? Salaf ni maksudnya yang terdahulu, golongan ulama yang terdahulu. Tu kata yang kata ulama salaf. Yang kedua golongan ulama khalaf. Jadi bila sebut kata khalaf, apa maksud khalaf? Yang ni yang terkemudian. Yang terdahulu, yang terkemudian ni bila ni? Zaman bila ni? Jadi ulama menyebutkan bila sebut kata golongan salaf, golongan ulama salaf ni iaitu bila? Iaitu bermula selepas daripada kurun sahabat. Bermula selepas daripada kurun sahabat, iaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kurun sahabat, masuk selepas daripada yang tu, sampai bila? Sampailah 300 tahun kemudiannya. Sampai 300 tahun kemudian, maka ulama yang hidup pada zaman tersebut dinamakan sebagai golongan salaf. Manakala pula golongan khalaf, iaitulah bermula selepas daripada kurun salaf. Habis pada 300 tahun, lepas pada tu golongan khalaf. Sampai bila? Sampai 300 tahun kemudian pula, maka yang tu dinamakan sebagai golongan khalaf. Jadi bila kata khalaf, yang terkemudian. Jadi bila kata salaf, salaf yang terdahulu. Baik. Jadi kedua-dua golongan ulama salaf dan juga khalaf ini, mereka dalam mentakwilkan ayat mutasyabihat. Dalam mentakwilkan ayat mutasyabihat, ataupun dalam nak membahaskan ayat mutasyabihat, sebagai contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi apa perbahasan mereka? Apa perbahasan kedua-dua golongan ulama ini? Maka sebab itulah ramai yang berpandangan bahawasanya golongan salaf ini mereka tidak mentakwilkan ayat. Yang hanya mentakwilkan ayat iaitulah golongan khalaf sahaja. Iaitulah golongan khalaf, iaitu golongan yang kemudian sahaja. Golongan salaf mereka mentakwil, tidak mentakwilkan ayat. Ramai yang berpandangan seperti itu. Hakikatnya, namun hakikatnya kedua-dua golongan ini, iaitulah golongan salaf dan juga golongan khalaf,
maka kedua-duanya ini mentakwilkan ayat. Apa maksud takwil sebentar tadi? Iaitulah kedua-dua golongan ini mentakwilkan, iaitulah mereka mengubah makna yang asal itu kepada makna yang lain. Maknanya mereka tak memakai zahir ayat, mereka ubah kepada makna yang lain dengan tujuan adalah untuk mentanzihkan Allah, iaitulah dengan tujuan untuk menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Baik. Jadi kalau kita lihat, pasal apa ulama dikatakan ulama salaf itu mentakwilkan ayat, dan ulama khalaf juga mentakwilkan ayat. Jadi kalau kita lihat pada pandangan ulama salaf, mereka mentakwilkan ayat, dan pandangan ulama khalaf juga, mereka juga mentakwilkan ayat mutasyabihat. Cuma beza di antara kedua-duanya iaitulah apa dia? Yang pertamanya, golongan salaf ini mereka mentakwilkan ayat mutasyabihat itu secara ijmal. Apa maksud secara ijmal? Iaitulah secara umum. Macam mana kata secara umum? Sekali saya cerita. Yang mana golongan ulama khalaf pula, golongan ulama khalaf, iaitu golongan ulama yang terkemudian, mereka ini mentakwilkan ayat. Mereka juga mengubahkan maksud ayat mutasyabihat itu kepada makna yang lain, tetapi secara tafsil. Apa maksud tafsil? Iaitulah secara terperinci. Secara terperinci ataupun secara halusi. Itu maksud kata secara tafsil. Baik. Jadi kita nak tengok macam mana yang kata ulama salaf mentakwilkan ayat mutasyabihat secara umum, secara ijmal, dan bagaimanakah yang kata ulama khalaf itu mentakwilkan ayat mutasyabihat itu secara tafsil, secara terperinci. Baik, kalau kita lihat pada firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Baik. Jadi apa pandangan ulama salaf? Yang mana mereka ini mentakwilkan ayat secara ijmal, secara umum. Baik, kalau kita lihat, ulama salaf menyatakan bahawasanya bila disebutkan yadullahi fawqa aydihim, maka mereka menterjemahkan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Tetap mereka menterjemahkan dengan tangan Allah juga. Kalau terjemah tangan Tuhan juga, takwil apa? Maknanya tak takwil dah. Nanti Ustaz. Baik. Jadi bila mana ulama salaf tetap menterjemahkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu, mereka tetap terjemahkan yang tu juga. Kemudian orang tanya, kalau kata ni, maknanya Tuhan ada tangan ke? Adakah Tuhan itu ada tangan sungguh? Jadi ulama salaf kata bukan maksud tangan yang sebenar. Tangan Allah ni bukan bermaksud tangan yang sebenar. Jadi bila mereka kata tangan Allah tu bukan maksud tangan yang sebenar, itu sebenarnya adalah dikira sebagai takwil. Itu dah dikira sebagai takwil dah, mengubah makna kepada makna yang lain. Sebab apa? Sebab kalau dikatakan tidak mentakwil, macam mana pula yang kata tak takwil? Kalau dikatakan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu, kalau orang lain tanya, jadi Tuhan ada tangan lah? Mestilah Tuhan ada tangan, tapi tangan yang layak bagi dia lah. Itu baru kata tak takwil. Tetapi ulama salaf tak kata macam tu. Ulama salaf kata, yang ni bukan maksud tangan yang sebenar. Tangan Allah ni bukan maksud tangan yang sebenar.
Jadi bila kata bukan maksud tangan yang sebenar, maka itu dah dikira sebagai takwil. Cuma dikatakan takwil itu secara ijmal, secara umum. Macam mana yang kata secara umum? Bila mana orang tanya pula, habis itu kalau dah kata bukan tangan Allah, apa maksud dia? Apa maksud yang sebenarnya? Maka ulama salaf menjawab kata apa? Itu terserah kepada Allah. Yang tu kami tak tahu. La na'lamuha. Sebab tu dalam kitab sebut apa? Ulama salaf kata apa? La na'lamuha. Kami tidak mengetahuinya. Kami tak tahu. Bila kata kami tak tahu, maknanya mereka menyerahkan kepada Allah maksud yang sebenar yang dikatakan yadullah itu. Tangan Allah itu bukan maksud tangan yang sebenar. Habis itu apa makna dia? Serah pada Tuhan. Itu pandangan salaf. Maka bila kata mereka serah pada Allah, serah pada Tuhan, mereka tak tahu apa maksud di sebaliknya, maka takwil mereka itu dikatakan sebagai takwil secara ijmal, takwil secara umum. Baik. Kemudian pula pandangan salaf, pandangan khalaf pula. Pandangan khalaf iaitulah pandangan ulama yang terkemudian. Apa pandangan mereka tentang yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu? Yang mana mereka menyatakan bahawasanya yadullah, tangan Allah itu bukan maksud tangan yang sebenar. Bukan maksud tangan yang sebenar. Jadi bila kata bukan maksud tangan yang sebenar, itu dah dikira sebagai takwil. Itu dah dikira dah sebagai takwil. Cuma bezanya dengan golongan salaf, yang mana golongan salaf makna yang sebenar itu serah pada Allah. Tetapi golongan khalaf pula, bila mana orang tanya, habis itu kalau kata bukan maksud tangan Allah yang sebenar, habis itu apa maksud dia? Jadi ulama khalaf kata maksud tangan Allah di sini iaitulah qudratullah. Apa maksud qudratullah? Iaitulah kekuasaan Allah. Tu maksud dia. Jadi bila boleh mereka ubah, mereka terus kata maksud tangan Allah tu iaitulah kekuasaan Allah. Pasal apa mereka kata kekuasaan Allah? Sebab selayaknya bila sebut kata yadullah, tangan Allah, sudah tentulah yadullah itu dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mereka kaitkan dengan kekuasaan Allah, dengan tujuan mereka dapat mentanzihkan Allah, mereka dapat menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan, maka mereka ini dikira mentakwilkan ayat secara tafsil, iaitulah secara terperinci. Maknanya mereka mentakwilkan ayat secara terperinci. Pasal apa kata terperinci? Pasal mereka boleh orang kata apa? Hurai maksud yadullah itu. Tetapi kalau ulama salaf, mereka tak boleh nak hurai. Mereka hanya serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila kata pandangan ulama salaf ini, mereka mentakwilkan ayat secara ijmal, iaitu mereka kata apa? Tangan Allah itu bukan maksud tangan yang sebenar. Habis itu apa maksud dia? Serah kepada Allah. Manakala pandangan ulama khalaf pula, mereka mentakwilkan secara tafsil, secara terperinci, yang mana mereka mengatakan tangan Allah itu bukan maksud tangan yang sebenar, tetapi maksudnya iaitulah qudratullah, kekuasaan Allah. Maka sebab itu mereka dikira sebagai mentakwilkan ayat secara tafsil, iaitulah secara terperinci. Baik, jadi di antara kedua-dua pandangan ini, mana yang betul dan juga mana yang salah? Sebenarnya di antara kedua-dua pandangan ini, kedua-duanya adalah betul.
kedua-duanya adalah tepat. Cuma bila dikatakan pandangan ulama salaf ini, ulama yang lain yang menyatakan bahawasanya pandangan ulama salaf ini lebih aslam. Apa maksud lebih aslam? Lebih selamat. Pasal apa kata lebih selamat? Sebab mereka tidak tahu makna yang sebenar, hanya mereka menyerahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak berani nak hurai maksud yang lain. Mereka serah pada Allah. Itu lebih aslam, lebih selamat. Manakala pandangan ulama salaf pula, ulama khalaf pula lebih ahkam. Apa maksud ahkam? Lebih bijaksana. Pasal apa kata lebih bijaksana? Sebab mereka boleh menghuraikan maksud yadullah itu, iaitulah dengan qudratullah, iaitulah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan sebagai orang kata membahaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Jadi jangan kita faham bahawasanya ulama salaf itu tidak mentakwilkan ayat itu, salah. Jangan kita kata Allah Ta'ala itu ada tangan, tapi tangan yang layak bagi Allah itu adalah pandangan yang salah. Walaupun dia kata kami mengikut salaf, kami tak mengikut khalaf, kami ikut salaf. Salaf tidak mentakwilkan ayat, itu salah. Itu bukan ikut ulama salaf, tetapi ikut apa? Yang tu ikut ulama silap. Bukan salaf, silap. Sebab apa? Sebab bila kata Allah Ta'ala itu ada tangan, dah Tuhan sebut yadullah, tangan Allah, maka sudah tentu Allah Ta'ala itu ada tangan, tapi tangan yang tidak, orang kata apa, tangan yang layak bagi dia. Itu pandangan yang salah. Jangan kita pakai macam tu. Begitu juga Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Tuhanmu. Jadi bila kata dan kekallah wajah Tuhanmu, adakah Tuhan itu ada wajah? Jadi orang yang berpandangan silap ni, dia kata sudah tentulah Tuhan tu ada muka, tapi muka yang layak bagi Tuhan lah. Itu pandangan yang salah. Walaupun dia kata kami ikut pandangan salaf, ulama salaf tak kata macam tu pun. Ulama salaf kata wajhun itu, yang kata wajah Tuhan itu bukan maksud wajah yang sebenar. Tak disebutkan wajah yang layak bagi Tuhan. Bukan kata Tuhan tu ada muka, tapi muka yang layak bagi dia. Tak. Wajah itu bukan maksud kata wajah yang sebenar. Habis itu apa maksud dia? Serah pada Allah, kami tak tahu. La na'lamuha, kami tidak mengetahuinya. Itu pandangan ulama salaf. Itu pandangan ulama salaf. Tetapi bila mana sekarang ini orang yang salah faham ikut pandangan salaf, mereka mengatakan apa? Mereka katakan ulama salaf tidak mentakwilkan ayat. Ulama salaf tidak mentakwilkan ayat. Maknanya bila kata sebut yadullah, tangan Allah, maknanya tangan Tuhan sungguh, tapi tangan yang layak bagi Tuhan. Jadi bila kata macam tu, maknanya kita dah dikira sebagai apa? Dikira sebagai menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu salah. Sebab apa? Sebab kita ada tangan, tutup kita pergi kata Tuhan ada tangan. Kita ada muka, tutup pergi kata pula Allah Ta'ala pun ada muka. Sebab apa? Sebab Tuhan dah sebut dah, wa yabqa wajhu rabbika. Kalau kata macam tu, maknanya ayat itu bukan ayat mutasyabihat. Kalau mereka terus berpegang kepada zahir ayat, bermakna ayat itu bukan ayat mutasyabihat. Bila kata ayat bukan ayat mutasyabihat, dikira sebagai ayat muhkamat. Itu salah. Padahal itu sendiri dah ayat mutasyabihat, ayat yang nampak menyerupakan Allah dengan makhluk. Bila kata ayat yang nampak menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ulama kata wajib takwil.
Apa maksud wajib takwil? Wajib diubah maknanya kepada makna yang lain. Supaya apa? Supaya dapat ditanzihkan, dapat menyucikan Allah Ta'ala itu daripada sebarang kekurangan. Nah, daripada sebarang kekurangan. Ni kita kena bagi faham dia elok. Kadang-kadang setengah orang dia tak faham. Nah, dia duduk salah pegang. Dia duduk faham kata Tuhan tu ada muka, tapi muka yang layak bagi dia. Tuhan itu ada tangan, tapi tangan yang layak bagi dia. Itu bukan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu bukan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bimbang, takut bila kita faham macam tu, maka kita termasuk di kalangan golongan-golongan Mujassimah, iaitulah golongan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Bila mana menyerupakan Tuhan dengan makhluk, ulama kata kafirun. Nah, iaitulah kafir. Isya ni kita cukup bimbang. Padahal kita duk rajin semayang, padahal kita duk rajin baca Al-Quran, tetapi bila dalam akidah hati, dalam hati kita berpegang, kita i'tiqad bahawasanya Tuhan itu ada tangan, bahawasanya Tuhan itu ada muka. Nah, itu macam mana? Macam mana dengan ibadah kita yang lain? Maka sebab itulah ilmu ini sangat-sangat utama dipelajari. Paling penting sekali. Sebab apa? Sebab ilmu ni lah yang nak menyelamatkan, iaitulah yang nak, orang kata apa, nak jadikan amalan-amalan kita yang lain itu jadi sah dan juga sempurna. Tapi kalau kata ilmu ni kita tak tahu, kita tak perasan pun, macam tu ke? Aku ingat Tuhan tu ada tangan. Pasal apa? Pasal Tuhan sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Bila kita belajar, baru kita nampak, salah rupanya selama ni. Jadi bila mana sebelum ni kita i'tiqad kata Tuhan tu ada tangan, kita i'tiqad Tuhan tu ada muka, tapi muka yang layak bagi dia, tu maka kita kena istighfar siap-siap. Kita kena istighfar sungguh-sungguh bahawasanya pegangan kita itu adalah pegangan yang salah. Maka sebab itulah bila kita nak belajar, kena bagi teliti sungguh-sungguh. Kena bagi teliti elok-elok. Baik. Kemudian pula, habis dah kita selesai membahaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Maknanya dah selesai dah kita membahaskan tentang sifat Allah yang keempat, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, iaitulah Allah tak semacam dengan yang baharu. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai zatnya akan sesuatu. Baik. Kemudian pula kita masuk pada membahaskan tentang sifat yang kelima. Mana dia sifat yang kelima? Iaitulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa maksud qiyam? Qiyam tu maksudnya berdiri. Qama yaqumu qiyaman. Dia asal kalimah, dia ada asal kalimah apa? Qama. Qama yaqumu qiyaman. Jadi bila sebut kata qiyamuhu ta'ala, berdirinya Allah Ta'ala itu binafsihi, dengan sendirinya. Baik. Tuhan ada sebut ke dalam Quran qiyamuhu ta'ala binafsihi? Tak pernah tengok pun ada ayat yang sebut qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ada ke ayat macam tu? Tak ada. Habis itu mana dia yang kata Tuhan bersifat berdiri dengan sendiri, iaitulah qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitulah bila mana kita melihat pada firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana dia yang kata sifat qiyamuhu ta'ala binafsih itu, iaitulah pada kalimah al-qayyum. Jadi Al-Qayyum tu apa maksud dia? Iaitulah yang bermaksud Allah yang bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih,
Iaitulah berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Baik, jadi bila kita tengok pada terjemahan, terjemahan qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitulah berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Adakah Allah Ta'ala itu asalnya duduk, kemudian lengoh, diri pula lah? Maksud dia macam tu ke? Tak, bukan dia. Maksud dia bukan macam tu. Kalau kita faham macam tu, i'tiqad kita faham bahawasanya Allah Ta'ala itu asal duduk, kemudian dia berdiri dengan sendirinya, maka hukumnya adalah kafir. Sikit kapiak. Macam tu lah. Macam kami mengaji dengan tutup kami dulu, kalau kata bab akidah ni, kalau kata silap sikit boleh jatuh kafir. Bahaya. Kalau kata ilmu fiqh, ilmu fiqh dia tak sampai jatuh kepada kafir. Tetapi kalau kata ilmu akidah, silap sikit saja, kadang-kadang boleh jatuh kafir dan kadang-kadang boleh jatuh fasik. Sebab tu kita nak mengelak daripada melakukan kesilapan tentang akidah kita, dengan cara apa? Iaitulah dengan cara kita menuntut akan ilmu pengetahuan. Sebab tu kena pulun mengaji ilmu tauhid sungguh-sungguh. Kena bagi clear, kena bagi cuci calat sungguh akidah kita. Supaya apa? Supaya langsung tidak ada dalam akidah kita ni, pegangan kita dalam hati ni, tak ada bercampur dengan akidah-akidah yang selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu akidah kita kena satu lorong saja. Satu lorong saja, iaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kata ilmu fiqh, dia boleh pecah empat. Nak ikut apa? Mazhab Hanafi pun boleh, nak ikut mazhab Syafi'i pun boleh, nak ikut mazhab Maliki pun boleh, nak ikut mazhab Hanbali pun boleh. Boleh pecah empat. Yang mana keempat-empat tu semua boleh pakai belakang. Tetapi kalau isu akidah, dalam soal akidah, kena satu lorong. Kena satu lorong saja. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pun pernah bersabda, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Nabi kata apa? Nescaya umat aku ni akan berpecah. Berpecah apa? Berpecah akidah mereka. Fahaman akidah mereka itu akan berpecah kepada 73 puak. Pada 73. Tapi adakah bila kata 73 tu maknanya sampai sekarang ni memang 73 tu ya? Dah. 73 tu ulama kata yang asal. 73 tu yang asal. Setiap satu puak tu daripada 72 tu, tu pun pecah lagi. Dia ada cabang-cabang dia. Kalau kata sampai sekarang, tak tahu ada berapa ribu puak dah. Ada berapa ribu kumpulan puak umat Islam ni yang berfahaman, yang pakat fahaman berbeza-beza, tak tahu banyak mana. Sampai sehingga menimbulkan ajaran-ajaran yang sesat. Maka sebab itulah yang kata Nabi kata, la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Nescaya umat aku ni akan berpecah pada 73 puak. Hak ni 73 ni ulama kata yang asal. Wahidatun fil jannah. Satu saja masuk dalam syurga. Satu, bukan kata dua, bukan kata 50, bukan kata 60. Satu saja. Wahidatun fil jannah wa 72 firqatan fil nar. Lagi 72 puak tu semua umban masuk dalam api neraka belakang. Kemudian sahabat tanya, siapa yang satu tu wahai Rasulullah? Yang kata satu tu siapa dia? Sebab tu sahabat tak tanya 72 ni geng mana ni, tak ada tanya. Pasal apa? Pasal emas tu semua ubah api neraka, kami tak mau. Kami nak hak satu tu. Apa yang Nabi jawab?
iaitulah al-jamaah, iaitulah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebab tu kita kena ikut betul-betul landasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti mana kata Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala menyebutkan bahawasanya idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Senang kita nak sebut bila kata guna istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Zabidi kata apa? Fal muradu bihim, maka yang dimaksudkan dengan mereka itu iaitulah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Iaitulah Asy'ariyah. Siapa dia Asy'ariyah? Iaitulah pengasasnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga para alim ulama yang mengikut pandangan beliau. Dan juga wal Maturidiyah, iaitulah Imam Abu Mansur Maturidi dan juga para alim ulama yang mengikut pandangan beliau. Yang mana kedua-dua kumpulan ini, yang mana mereka ni berpegang kepada akidah yang satu, berpegang pada akidah yang sebenar, iaitulah berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebab itu ulama kata siapa yang tak ikut aliran mereka ni, maka mereka ni tak termasuk di dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebab itulah siapa yang kata, ada setengah orang petikai habis tu awak Nabi sebut ke Asy'ariyah ni? Nabi sebut ke? Maka sebab itulah ni saya ulang balik pada hasil cerita dah. Saya ulang balik. Yang mana kalau kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-ayah. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut kata apa? Wahai sekalian orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, maksud siapa yang keluar daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Ta'ala akan datangkan, Allah Ta'ala akan hadirkan satu kaum, Allah Ta'ala akan jadikan satu kaum, yuhibbuhum, yang mana kaum itu Allah kasih kepada mereka, wa yuhibbuna, dan mereka juga kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kepada mereka, mereka kasih kepada Allah. Kemudian bila mana Nabi SAW membacakan ayat ini, kemudian Nabi pun menghuraikan, Nabi pun menjelaskan yang dimaksudkan dengan kaum ini, yang mana yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Apa yang Nabi jelaskan? Nabi kata mereka itu qaum hadza, adalah daripada kumpulan, daripada kaum lelaki ini. Siapa lelaki ini itu? Maka Nabi mengisyaratkan tangannya menunjuk ke arah siapa? Menunjuk ke arah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keturunannya itu daripada orang kata baik pada anak, cucu, cicitnya sampai kepada siapa? Sampailah kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang mana yang bagi orang kata mentajdidkan balik, memperbaharui balik akidah umat Islam, ikut pada yang mana seperti mana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbaharui balik. Sebab apa? Sebab bila kata mai sampai kemudian ni, jadi akidah umat Islam ni dah jadi macam kuih bercelau dah. Ada yang kata Tuhan ni ada muka, ada yang kata Tuhan, jadi macam-macam. Jadi bila timbul fahaman akidah yang pelbagai, padahal mereka adalah di kalangan umat Islam, maka sebab itulah ulama, sebab itulah Allah Ta'ala hadirkan satu kaum, iaitulah daripada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Yang mana Asy'ariyah ni iaitulah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana keturunannya iaitulah sampai kepada siapa? Iaitulah sahabat baginda Rasulullah, iaitulah Abu Musa Al-Asy'ari. Maka sebab itu ulama kata apa? Bila sebut kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah.
Baik, boleh faham noh, insya-Allah. Kalau tak faham, ulang balik. Benda ni kita boleh ulang tayang. Kemudian, jadi bila sebut kata qiyamuhu ta'ala binafsi, berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Kalau kita kata bukan maksud kata Tuhan itu asalnya duduk kemudian dia berdiri, tak, tu bukan maksud dia. Habis tu apa maksud dia? Maksudnya ada dua. Maksudnya dia ada dua. Yang pertamanya, yang kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu, makna yang pertama dia apa dia? Iaitulah Allah tidak berhajat kepada zat. Itu yang pertama. Yang pertamanya, Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat. Dan yang kedua, makna yang kedua, Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada sesuatu untuk menjadikan dia. Dia ada dua. Kalau orang tanya apa maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, dia ada dua maksud. Yang pertamanya Allah tak berhajat kepada zat. Dan yang kedua, Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia. Baik, tu kita faham yang tu dulu. Baik. Kemudian pula, bila kita dah faham bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat, dan kita faham bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia, maka itulah yang dimaksudkan dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitulah berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Baik, jadi apa dalilnya pula? Apakah bukti yang menunjukkan kata Allah Ta'ala itu tak berhajat kepada zat? Dan apakah bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia? Baik, jadi apa dalilnya? Dalilnya ialah alam ini. Seperti mana-mana yang tuan-tuan maklum, bila sebut kata dalil akal ni, dalil yang mana kita fikir dengan akal, iaitulah apa dia? Secara umumnya alam ini. Secara umumnya ialah alam ini. Baik, cuma kita nak kaitkan pasal apa kata alam ini sebagai bukti bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitulah berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, yang membawa maksud Allah tidak berhajat kepada zat. Dan yang kedua, Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia. Baik, lalu ni kita nak faham dulu. Kita nak faham dulu pasal apa Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat. Sebab itulah dalilnya, sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat. Ini kita cerita hak makna yang pertama dulu. Kita nak ambil dalil pada makna yang pertama. Mana dia makna yang pertama? Iaitulah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat. Baik, dalilnya sekiranya dia orang kata fardu takdir. Kita kena datangkan yang mustahil dulu. Supaya apa? Supaya kita dapat menghukum yang wajib. Kita kena reka dulu. Sebab tu ulama kata apa? Wasuwarun mustahilat suwarun ikhtira'iyah. Gambaran mustahil itu satu gambaran yang direka-reka saja. Pasal apa reka-reka? Pasal kita nak hukum yang wajib. Kita nak hukum kata Allah Ta'ala itu diri dengan sendiri, maka kita kena reka yang mustahil dulu. Baik, jadi kita ambil pada makna yang pertama, iaitulah Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat. Baik, pasal apa Allah Ta'ala itu tak berhajat pada zat? Sebab itulah sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, maka sudah tentu Allah Ta'ala itu adalah sifat. Allah tidak berhajat kepada zat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu sendiri adalah zat. Sebab itu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat. Tak faham lah. Apa maksud zat? Zat tu maksud dia diri. Diri Tuhan tu maksud kata zat. Allah tidak berhajat kepada zat.
Pasal apa Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat? Pasal Allah Ta'ala sendiri adalah zat. Allah Ta'ala itu zat lah. Ya. Nah, sebab kalau kita faham, kalau orang tanya apa maksud Allah, kalau orang tanya Allah tu apa, nah, Allah itu Allah lah. Kena setengah orang jawab Allah tu Tuhan lah. Memanglah Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi yang sebetulnya yang kata Allah tu apa dia? Allah itu ialah nama bagi zat, nama bagi diri Tuhan yang wajibul wujud, yang wajib ada. Nanti kalau kata orang tanya Allah Ta'ala itu apa maksud Allah, nah, Allah Ta'ala itu apa dia? Allah itu nama. Nama bagi apa? Nama bagi zat yang wajibul wujud, nama bagi diri Tuhan yang wajib ada. Jadi bila kata Allah itu nama bagi zat, maka sudah tentu Allah Ta'ala itu adalah zat. Jadi bila kata Allah Ta'ala itu sendiri adalah zat, maka sudah tentu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat yang lain. Itu maksud yang pertama. Sebab tu bila kata maksud yang pertama, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, maksud yang pertama apa dia? Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat. Pasal apa Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat? Sebab Allah Ta'ala itu sendiri adalah zat. Bila mana Allah Ta'ala itu sendiri adalah zat, maka bagaimana Allah Ta'ala boleh berhajat kepada zat yang lain? Sebagai contoh, sebagai contoh kita, tubuh badan kita. Kita dah ada dah tubuh badan kita sendiri. Pasal apa pula kita nak pergi duk tinggi atas tubuh badan orang lain? Dah tubuh badan kita pun dah ada dah. Begitulah. Jadi bila kata Allah Ta'ala sendiri adalah zat, maka bagaimana Allah Ta'ala berhajat kepada zat yang lain? Baik. Tetapi sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, apa jadi? Sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, maka sudah tentulah Allah Ta'ala itu dikira sebagai sifat. Kok mana pula ni? Sifat kok mana pula? Tak faham lah. Tak apa ni saya bagi faham. Sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, maka Allah Ta'ala itu dikira sebagai sifat. Pasal apa dia kata kira sebagai sifat pula? Sebab ikut kaedahnya, setiap sifat itu semuanya berhajat kepada zat. Semua memerlukan kepada zat. Setiap sifat mesti dia berdiri pada zat. Sebagai contoh, kalau kata manih, sifat manih, dia nak duduk tak mana, dia mesti memerlukan kepada gula. Mesti dia nak berhajat kepada tempat dia juga. Jadi begitulah, sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, maka sudah tentu Allah Ta'ala dikira sebagai sifat. Kerana apa? Kerana semua sifat itu adalah berhajat kepada zat. Baik. Kemudian, sekiranya Allah Ta'ala itu dia jadi sifat, bila mana Allah Ta'ala itu jadi sifat, maka sudah tentu Allah tidak boleh bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Kok mana pula? Baik. Tadi kita faham, sekiranya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat, sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, maka Allah Ta'ala itu adalah sifat. Sebab apa? Sebab setiap sifat itu semua berhajat kepada zat. Dan bila mana Allah Ta'ala itu adalah sifat, maka sudah tentu Allah tidak boleh bersifat dengan sifat yang lain. Bagaimana Allah Ta'ala nak bersifat dengan qudrah? Bagaimana Allah Ta'ala nak bersifat dengan iradah? Bagaimana Allah Ta'ala nak bersifat dengan ilmu? Sebab apa? Sebab ikut kaedah, sifat tak boleh berdiri pada sifat. Sifat tak boleh berdiri pada sifat. Sebagai contoh, manih nak berdiri pada masin, boleh ke tak? Tak boleh. Manih dengan nak masin tu tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh, manih tak boleh berdiri pada masin, masin pun tak boleh berdiri pada manih. Sebab apa? Sebab kedua-duanya adalah sifat. Pendengar tak boleh duduk pada pelihat,
Nah, sebab apa? Sebab kedua-duanya sifat. Jadi pendengar kena duduk kat telinga, dia mesti berhajat pada telinga, pada zat. Nah, yang mana pelihat mesti berhajat kepada mata. Mesti berhajat kepada mata. Jadi sifat, ikut kaedah, sifat tak boleh diri pada sifat. Jadi sekiranya Allah Ta'ala itu sifat, maka Allah Ta'ala tak boleh bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Baik, bila mana Allah Ta'ala itu tak boleh bersifat dengan qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, maka sudah tentu Allah Ta'ala itu lemah. Sebab apa? Sebab Tuhan tak ada sifat apa kuasa, Tuhan tak ada sifat apa kehendak, Tuhan tak ada sifat ilmu. Sudah tentu Tuhan tu lemah. Bila mana Tuhan tu lemah, maka bagaimana alam ini boleh terjadi? Bila kata Tuhan tu lemah, itu adalah mustahil. Pasal apa kata mustahil? Pasal alam ini dah ada. Sebab tu dalil dia alam ni. Sebab alam ni dah ada dah. Pasal bila mana alam ni dah ada, menunjukkan kata apa? Alam ini menunjukkan kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bila mana Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, menunjukkan Allah Ta'ala itu adalah zat. Bila kata Allah Ta'ala itu adalah zat, maka sudah tentu Allah tidak berhajat kepada zat. Ataupun Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat yang lain. Itu makna yang pertama. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua pula, bila kata Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia. Makna yang kedua yang kata qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, pada makna yang kedua, iaitu apa dia? Iaitu Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia. Baik, jadi dalilnya, sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia, maka sudah tentu Allah Ta'ala itu dikira sebagai makhluk. Sebab apa? Sebab setiap makhluk itu semuanya berhajat kepada sesuatu untuk menjadikan dia. Jadi adakah Allah Ta'ala itu makhluk? Tidak sama sekali. Sebab apa? Sebab kita dah bahas pada sifat qidam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dah bahas sifat qidam Tuhan, yang mana Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan baginya. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak dijadikan oleh sesuatu yang lain yang sebelum daripadanya. Itu pada makna yang kedua. Makna yang kedua iaitulah zat Allah, iaitulah apa dia? Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada sesuatu untuk menjadikan dia. Sekiranya Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu untuk menjadikan dia, maka Allah Ta'ala itu jadi makhluk. Bila kata Allah Ta'ala itu jadi makhluk, maka tak wujudlah Tuhan sama sekali. Sebab apa? Sebab dah dibahaskan pada sifat qidam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang dikatakan maksud qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya beserta dengan dalil-dalilnya sekali telah pun dibahaskan sebentar tadi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sedikit sebanyak, kalau rasa kurang jelas lagi, kita ulang tayang balik. Ulang tayang rasa lega. Kalau tidak jenuh nak kalau kata mengaji kuliah di masjid surau, nak ulang tayang tu tak tahu bila. Tapi bila kata dengan kemudahan teknologi yang ada ni, yang mana bila kata kita dah belajar yang ni, kemudian rasa lupa bahas tu macam mana lah tu, ulang pula. Bila ulang pula, insya-Allah bila diulang berulang-ulang kali, insya-Allah dia akan faham. Dia akan faham. Sebenarnya ilmu tauhid bukanlah ilmu yang sukar. Ilmu ni cukup mudah. Ulama dah susun siap dah. Susun siap dah kita punya orang kata modul-modul dia. Cukup clear dah. Cuma kita nak mengaji saja.
Cuma kita nak hurai dengan lebih clear, dengan lebih detail. Jadi mudah-mudahan kita faham maksud yang kata qiyamuhu ta'ala binafsi. Bila kita faham maksud qiyamuhu ta'ala binafsi, diri Allah Ta'ala dengan sendiri, iaitu yang pertama, Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat, dan yang kedua, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu untuk menjadikan dia, maka kita kena i'tiqad di dalam hati kita, i'tiqad sungguh-sungguh di dalam hati kita bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Baik, jadi setakat tu dulu, insya-Allah kita akan bahas pula pada daurah kita pada siri yang berapa tak tahu, siri yang ke-9 insya-Allah, iaitulah pada membincangkan tentang sifat yang ke-6, iaitulah wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Iaitulah zat Allah Ta'ala itu satu, tidak berbilang-bilang. Apa maksud yang kata zat Tuhan tu satu, tak berbilang-bilang tu macam mana? Kita kadang-kadang kita faham Tuhan tu satu lah. Kita bimbang kadang-kadang setengah orang kata duduk mengaji sifat wahdaniyah Tuhan ni pun siapa? Takkan hang tak tahu lagi Tuhan tu satu? Yang bimbanglah Tuhan tu satu. Baik, bimbang kalau kita tak mengaji maksud yang kata Tuhan ni satu yang macam mana? Bimbang takut orang akan bawa dia bagi meragu-ragukan kita. Siapa dia orang tu? Iaitulah golongan-golongan yang sesat, yang nak bagi kita ni rasa was-was dengan akidah kita. Sebab apa? Sebab kalau orang tanyalah, kalau orang tanya, boleh tak kalau kata Tuhan itu banyak? Kita kata tak boleh lah, Tuhan tu satu lah. Baik, kalau kata Tuhan tu banyak, apa masalahnya? Apa masalahnya? Boleh kalau kata Tuhan tu banyak. Lagipun kalau kata satu, mungkin tak larat. Macam kita, kalau kita nak angkat benda berat-berat, kalau angkat seorang larat, kata tak larat. Tapi kalau angkat ramai-ramai larat, angkat ramai-ramai larat. Begitu juga Tuhan pun takkan dia tujuh pada langit dan bumi, takkan dia buat seorang-seorang, mana dia larat. Mau tahu kalau kata ada Tuhan lain, senang dia sikit. Kita mana tak mengaji ni, betul juga betul juga tu dadan tu kapiak tu. Tu kita bimbang. Sebab tu kita nak kena tahu yang kata maksud wahdaniyah itu macam mana. InsyaAllah pada daurah kita yang akan datang. Jadi bila tak ya pun duk fikir balik pasal kita pun dah nak masuk bulan Ramadan. Jadi mungkin daurah kita pada malam ni mungkin pada bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan mungkin kita tak ada lah. Mungkin kita tak ada. Dan insya-Allah saya akan buat pada waktu siang. Waktu siang agak-agak boleh join tak? Kalau kata waktu siang tu boleh join dalam waktu kuliah duha ke, kalau kata boleh join, alhamdulillah. Tapi kalau rasa tak boleh join pun, saya duduk ceramah seorang-seorang pun tak apalah. Lepas tu tuan-tuan nak tengok dia punya rakaman pun, tengoklah. Jadi insya-Allah saya akan terus sambung juga. Mungkin kalau kata bulan Ramadan saya akan buat pada waktu siang. Jadi waktu malam ni pasal kita sibuk dengan kita nak solat tarawih apa ke semua, jadi mungkin kita akan berhenti dulu untuk buat pada waktu malam. Jadi insya-Allah kalau kata saya nak kalau diikutkan jadual pada hari Khamis, tapi hari Khamis ni kita tu dah orang kata apa nak tarawih dah. Tapi kalau kata esok ke lusa ke, saya akan maklumkan semula. Mungkin saya akan pederah sikit lah. Kita akan buat juga esok lusa, nak bagi orang kata apa cepat sikit lah jadi insyaAllah setakat itu dulu daurah kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita tentang kita mempelajari tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan juga qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi setakat itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada.
birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.